Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada saya, iaitu menghasilkan satu projek digital berkaitan dengan sistem keselarasan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Wan Nur Alia Izni binti Wan Ahmad Rahi. Saya dari Unit Bahasa Melayu 5. Baiklah, apakah itu keselarasan vokal? Definisi atau maksud bagi keselarasan vokal ialah kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara dua huruf vokal pada suku kata perakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Seterusnya, terdapat banyak ciri-ciri keselarasan vokal. Antaranya ialah yang pertama, keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Yang kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Apakah itu pula kata tertutup? Suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri oleh konsonan. Seterusnya, terdapat 18 contoh keselarasan vokal. Yang pertama, A dan A dalam perkataan basah, katak dan makalah. Yang kedua, A dan I dalam perkataan naik, daik, raih dan sumbangsih. Yang ketiga, A dan U dalam perkataan takut, raut dan kerayung. Seterusnya, yang keempat, I pepet dan A dalam perkataan besar, jelas dan tembelang. Yang kelima, I pepet dan I dalam perkataan betik, lebih dan sembelih. Yang keenam, I pepet dan U dalam perkataan kerut, selut dan kemelut. Yang ketujuh, I taling dan A dalam perkataan petah, dewan dan belerang. Yang ke-8, italing dan italing dalam perkataan beres, heret dan selekeh. Seterusnya, yang ke-9, italing dan O dalam perkataan belok, elok dan tempoh. Yang ke-10, I dan A dalam perkataan biar, siar dan saliran. Yang ke-11, I dan I dalam perkataan pilih, kirim dan belimbing. Yang ke-12, I dan U dalam perkataan piuh, bisul dan singgul. Yang ke-13, O dan A dalam perkataan borak, tolak dan terompah. Yang ke-14, O dan italing dalam perkataan boleh, toleh dan borek. Yang ke-15, O dan O dalam perkataan bodoh, sodok dan bongkok. Seterusnya, yang ke-16, U dan A dalam perkataan budak, pudar dan ketupat. Yang ke-17, U dan I dalam perkataan bugis, kulit dan pulih. Dan yang terakhir, iaitu ke-18, U dan U dalam perkataan busuk, kurus dan selubung. Namun, daripada 18 contoh pola tersebut, terdapat 8 pola yang merupakan pola yang berubah daripada ejaan lama. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya menggunakan huruf I atau U pada suku akhir tertutup. Sekiranya suku kata perakhir menggunakan huruf vokal A, I pepet, I atau U seperti berikut. Contohnya yang pertama, A italing. Contohnya alih dan pada ejaan baharunya ialah AI alih. Yang kedua, AO. Contohnya batok dan ditukar menjadi perkataan baharu iaitu AU batuk. Yang ketiga, ipepet dan italing. Contohnya lebih dan pada ejaan baharunya menjadi EI iaitu lebih. Yang keempat, ipepet dan O. Contohnya tempoh dan ejaan baharunya EU menjadi tempoh. Seterusnya, yang kelima, I dan italing iaitu pilih. Ejaan baharunya II menjadi pilih. Yang keenam, IO
contohnya tidur, dan ejaan baharunya menjadi tidur. Yang ketujuh, U dan Italing, contohnya usik, ditukar menjadi usik. Dan yang terakhir, ke-8, U dan O, contohnya untung, dan ditukar menjadi untung. Setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.